Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan keganasan di Palestin baru-baru ini dan menggesa semua pihak untuk menghentikan keganasan, melaksanakan sekatan maksimum dan menegakkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa untuk mengelakkan potensinya untuk merebak ke seluruh rantau Timur Tengah. Justru baginda menyeru masyarakat antarabangsa dan Majlis Keselamatan PBB untuk memudah cara usaha ke arah mencapai keamanan yang menyeluruh, adil dan berkekalan di Timur Tengah, termasuk menamatkan penderitaan rakyat Palestin yang berpuluh tahun lamanya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berkenan berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN Gulf Cooperation Council GCC yang berlangsung di Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Perbincangan dalam sidang kemuncak tersebut tertumpu kepada hala tuju masa hadapan kerjasama ASEAN GCC serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke sidang kemuncak tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Ritz-Carlton dialu-alukan oleh His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, The Crown Prince dan Perdana Menteri Arab Saudi. Sidang kemuncak dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada His Royal Highness The Crown Prince dan Perdana Menteri Arab Saudi dan pengerusi ASEAN pada tahun ini, Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, selaku pengerusi bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengetengahkan hubungan budaya dan sejarah yang telah lama terjalin antara ASEAN dan GCC yang berfungsi sebagai asas kukuh untuk perkongsian erat antara kedua-dua rantau. Sejarah yang mulia para pemimpin sebagai Sebagai anggota masyarakat global yang bertanggungjawab, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan kepentingan untuk bersama menangani cabaran-cabaran seperti perubahan iklim dan berharap untuk bekerjasama terutamanya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN untuk mencari strategi inovatif dan jangka panjang bagi rantau ini. Dalam hal ini, baginda menghargai hasrat Kerajaan Arab Saudi untuk menandatangani memorandum persefahaman dengan Pusat Perubahan Iklim ASEAN dan mengucapkan tahniah kepada UAE atas peranannya sebagai pemimpin pada persidangan parti-parti UNFCCC ke-28 yang akan datang dan dalam mengeluarkan laporan Global Stocktake yang pertama. Pada penghujung sidang kemuncak, ketua-ketua negara, kerajaan ASEAN dan GCC mengeluarkan joint statement of the Summit of the Association of Southeast Asian Nations ASEAN and the Gulf Cooperation Council GCC dan ASEAN GCC Statement on the Developments in Gaza. Di samping itu, ASEAN Gulf Cooperation Council Framework of Cooperation 2024 to 2028 telah diambil maklum. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berkenan berangkat menghadiri Majlis Santap Tengah Hari bagi sidang kemuncak ASEAN Gulf Cooperation Council GCC. Majlis Santap adalah bagi meraikan ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan GCC serta delegasi yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN GCC. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, The Crown Prince dan Perdana Menteri Arab Saudi. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis tersebut berlangsung di Ritz-Carlton. Semasa majlis perjumpaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan His Royal Highness The Crown Prince dan Perdana Menteri Arab Saudi,
membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama untuk mengukuhkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi termasuk ekonomi, pelaburan dan perdagangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Riyadh, Arab Saudi setelah menghadiri sidang kemuncak ASEAN GCC. Berada di lapangan terbang antarabangsa King Khalid bagi menyembahkan selamat berangkat, Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Haji Awang Yusof bin Haji Awang Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Arab Saudi. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir bagi menyembahkan selamat berangkat, Tuan Yang Terutama Muhammad bin Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menerima lawatan daripada 15 ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan bertujuan mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi dan peranan BDMD dalam menyediakan khidmat dan maklumat cuaca serta melihat secara dekat sistem-sistem kaji cuaca di jabatan berkenaan sebagai persediaan bagi Majlis Mesyuarat Negara yang akan datang. Semasa di bangunan Doppler Weather Surveillance Radar, rombongan berpeluang melihat sistem yang digunakan dalam memantau kejadian, pergerakan dan evolusi sistem cuaca setempat. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Rombongan melawat Ibu Pejabat BDMD dan tapak National Automatic Weather Stations (NAUS) sebelum melawat Pusat Ramalan Cuaca di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei dan Meteorological Garden Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam mengadakan Festival Kebudayaan Jepun 2023. Perasmian festival berlangsung malam tadi di Pusat Membeli Belah Times Square. Hadir Dayang Hajah Nora Shikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini. Dalam ucapannya, antara lain mengongsikan kepentingan hubungan dan pertukaran rakyat dengan rakyat antara kedua-dua buah negara. Juga diadakan persembahan dan demonstrasi masakan juadah Jepun oleh Chef Shimizu Fumihiro. Festival adalah anjuran bersama Times Square, Yayasan Jepun, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Kementerian Pendidikan dan pelbagai persatuan di negara ini termasuk Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Teknologi Brunei UTB. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad BSM malam tadi menganjurkan Majlis Master Mechanic Night. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Acara diselajurkan dengan pengumuman peserta-peserta teratas dalam program Master Mechanics bagi jurusan Mechanical Pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Mechanical Arm. Penyampaian sijil dan pingat kepada 3 peserta teratas bagi setiap kategori disempurnakan oleh Pengiran Haji Jamrawera bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Pemenang bagi setiap kategori akan diumumkan pada Majlis Anugerah Pengerusi November depan. Juga diadakan pelancaran Mechanics Loyalty Program.
Komitmen dan sumbangan berterusan Pusat Serantau TVET Simeo Voktek terhadap peningkatan pendidikan teknik dan pembangunan kemahiran para guru di seluruh Asia Tenggara mendapat pengiktirafan dengan anugerah rakan kongsi cemerlang daripada Institut Pendidikan Teknikal Perkhidmatan Pendidikan ITE-ES Singapura. Penyampaian anugerah berlangsung semasa Majlis Ulang Tahun ke-20 ITE-ES. Anugerah diterima oleh Awang Alias Haji Abu Bakar, pengarah Simeo Voktek. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya. Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi malam tadi dengan tadabbur Surah Yasin. Antara yang menyertai Awang Haji Muhammad Lokman Al-Hakim bin Haji Hamdan, pengasas Al-Hufaz Management. Tadabbur antara lain menekankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang rasul yang mendapat wahyu teragung daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Mengimarahkan lagi malam munajat kali ke-108 tenaga pengajar Al-Hufaz Management, belia-belia, ahli jawatankuasa takmir dan jemaah belia Masjid Setia Ali Pekan Muara serta masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Beberapa kawasan di Sungai Brunei menjadi tumpuan inisiatif memupuk kesedaran orang ramai akan kepentingan menjaga kebersihan. Kempen kebersihan Sungai Brunei dianjurkan oleh Green Brunei dan Kesatuan Eropah EU sempena Minggu Hijau Diplomasi EU ASEAN. Lebih 100 orang menyertai kempen. Menurut pengasas bersama Green Brunei, kempen seumpamanya juga dilaksanakan di beberapa negara ASEAN dan menggalakkan orang ramai serta agensi-agensi di negara ini untuk turut sama dalam menjalankan inisiatif tersebut. Membersihkan sungai ini bukannya sekadar memutik daripada sungai, macam ianya lebih kompleks lah sebab banyak sampah-sampah yang terperangkap di bawah rumah-rumah dan juga ianya macam melibatkan pelbagai faktor lah. Jadi lebih banyak kajian ataupun research yang perlu dibuat. Melalui kempen yang diadakan, ia memberi pengalaman luar biasa kepada para peserta. Sam ke sini. I joined here because of I want to gain more experience clean the kampung air. Kan merasailah macam mana rasanya kan melibatkan diri dalam membersihkan Sungai Brunei. Dianggarkan lebih 500 ahli pengakap dari dalam dan luar negara menyertai Jambori Nasional ke-5 Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD. Jambori bersempena memperingati 90 tahun penubuhan pergerakan pengakap di negara ini akan diadakan bermula 2 hingga 7 Disember tahun ini. Perkara tersebut dikongsikan pada sidang media di Ibu Pejabat PPNBD. Aktiviti seumpamanya dihasrat dapat menggalakkan interaksi dalam kalangan pengakap dari negara-negara ASEAN. Jambori akan diadakan di Bukit Bendera daerah Tutong. Awang Muhammad Syahmi bin Halim Shah, Pesuruhjaya Perhubungan dan Profil Kepengakapan, mengongsikan pengisian Jambori termasuk pameran dari agensi kerajaan, swasta dan NGO dan beberapa kegiatan menarik meliputi 6 tema utama, antaranya kemahiran kepengakapan serta kebudayaan dan permainan. Pendaftaran masih dibukakan bagi para ahli pengakap dalam dan luar negara melalui laman sesawang rasmi PPNBD sehingga 31 Oktober ini.
Bagi menghargai dan meraihkan pencapaian cemerlang murid-murid Sekolah Ugama Daerah Tutong dalam peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama tahun 2022, berlangsungnya majlis penyampaian hadiah. Majlis yang dikendalikan oleh Jawatankuasa Guru-Guru Ugama Daerah Tutong itu diadakan di Dewan Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nur Ain, Daerah Tutong. 18 orang murid cemerlang yang telah mendapat keputusan pangkat 1 agregat 5 dari Sekolah-Sekolah Ugama Daerah Tutong menerima sijil dan hadiah penghargaan. Majlis yang merupakan acara tahunan itu diselajurkan dengan penyampaian hadiah penghargaan kepada murid yang mendapat keputusan terbaik keseluruhan, penyampaian sijil penghargaan kepada 7 buah sekolah ugama daerah berkenaan yang mencapai 100% lulus serta penyampaian hadiah penghargaan bagi sekolah yang mendapat keputusan terbaik keseluruhan dalam peperiksaan SSSRU 2022. Bagi mendukung pelan tindakan keluarga melalui Jawatan Kuasa Khas Institusi Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah mengadakan tazkirah bertajuk Peranan Ibu Bapa dalam Pembentukan Sahsiah Anak-anak. Diungkayahkan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Apoi, Daerah Temburong, acara diadakan di masjid berkenaan. Acara dihadiri oleh para muslimah masjid dari daerah Temburong dan Masjid Kampung Pelampaian. Acara bertujuan memberi kefahaman akan kepentingan membentuk kepribadian anak-anak dan keluarga dalam membina keluarga yang bahagia dan aman tenteram serta berkasih sayang. Katanya harus membimbing anak-anak tani dari damit hingga dewasa. Jual lagi anak ketani itu jangan dibeza-bezakan walaupun ketani banyak anak macam pisang setandan indah nyorang indah semuanya baik, ada yang ani, ada rezeki ani, ada yang kelulusannya ani, ada yang macam jangan dibeza-bezakan anak-anak. Masing-masing ada peranannya. Berarti perisian yang sangat baik, iaitu merupakan satu perkara untuk parenting skill bagi pasangan suami isteri. Di antara perisiannya ialah bagaimana untuk panduan memberi nafkah, bimbingan dan pendidikan mengikut Islam. Jadi ini adalah berguna untuk kehidupan dunia dan ukhrawi.